Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ikhwan Ismail The Librarian. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video saya pada kali ini. Okey, video kali ini dia adalah kesinambungan juga ataupun dia ada kaitan dengan video saya yang sebelum ini yang berkaitan dengan Jenis Citation Reports. Yang mana Jenis Citation Report di bawah Clarivate Analytics telah mengeluarkan satu interface yang baru dan juga ada beberapa features yang baru yang telah diwujudkan sejak pada Julai bulan ini 2021 ini. Jadi JCR pun dah ada berwajah baru. Jadi Web of Science adik-beradiknya juga berwajah baru sekarang ni. So apa beza yang mungkin yang wajah yang lama, yang klasik itu dan juga wajah yang terkini. Okey, tapi bagi saya tidaklah begitu banyak perbezaan dia, tetapi ada beberapa yang mungkin yang menarik yang boleh membantu kita dari segi mengenali dan juga untuk kita mencari bahan-bahan di dalam Web of Science yang berwajah baru ini. Okey, next saya tunjukkan. Okey, kalau anda masuk di mana-mana perpustakaan anda lah, perpustakaan universiti anda yang mana yang ada subscribe ataupun yang boleh akses kepada Web of Science, anda boleh masuk melalui channel di laman web perpustakaan anda. So anda akan dapat masuk ke dalam Web of Science sebegini. Okey, ini adalah wajah baru dengan temanya. Kalau kita lihat JCR pun warna dia agak-agak warna purple macam ni. Web of Science pun sama, lebih kurang je nampak je. Mungkin yang berbezanya dia bagi tahu kat sini dia adalah Web of Science. Okey, dekat sini, dan dia punya search box pun nampak agak berlainan sikit daripada yang lama dan juga JCR, Jenis Citation Report. Okey, so pertama sekali pencarian, kalau anda tengok video-video saya sebelum ni pasal Web of Science pun ada menceritakan macam mana nak buat pencarian, dan dalam kelas saya pun saya ada tunjukkan juga macam mana kita hendak mencari artikel-artikel ataupun bahan di dalam Web of Science ini. Okey, saya nak tunjukkan apa yang features yang berbeza, mungkin apa yang kita boleh dapat daripada Web of Science yang terbaru ini adalah pertama sekali kita boleh lihat dari segi di sini, iaitu dia punya search in Web of Science Core Collection. Seperti mana dalam video sebelum ini dalam berkaitan dengan JCR, saya ada menceritakan bagaimana dalam Web of Science ni ataupun JCR ini dia ada beberapa sub databases. Okey, dalam Web of Science ni dia ada dipanggil selalunya kebanyakan universiti di Malaysia ini dia subscribe ataupun melanggan Web of Science Core Collection. Okey, kalau anda lihat kat sini Web of Science Core Collection. Dalam Web of Science Core Collection ni dia ada banyak edition, ada banyak sub database. Okey, bila saya klik di sini anda boleh lihat di sini kita ada yang macam saya bagi tahu sebelum ni dalam JCR video sebelum ni, kita ada AHCI, kita ada ESCI, Science Citation Index, Expanded SCIE, SSCI, dan juga untuk makluman dia ada lagi sub database yang lain. Kalau kita refer kepada Master Journalist website pun dia ada menceritakan, iaitu Book Citation Index, Book Citation Index Social Science, dan juga ada juga Conference Proceeding Citation Index. Sebelum ini, kalau tak silap saya lah, sebelum ini dia tidak ada begitu banyak dia tunjukkan sub database ini, termasuklah yang saya nampak ketara sangat. Sebelum ini dia tak ada pun Conference Proceeding Citation Index. Okey, kalau sebelum ini untuk yang klasik punya ataupun platform yang sebelum ini dia tak ada menunjukkan Conference Proceeding Citation Index. Okey, so dia hanya kebanyakannya ada 4 ataupun 5, iaitu SCIE, SSCI, ESCI, okey, dan juga ada juga ESCI. Okey, tapi Conference Proceeding Citation Index, Book Citation Index ni tak ada. Okey, sebelum ni dia tak ditunjukkan untuk buat nak pemilihan sub database tu. Okey, selalunya kalau kita nak buat pencarian, kita boleh pilih mana-mana yang kita nak sub database ni, ataupun tak perlu, tak payah, kita akan filter ni kemudian nanti. Okey, di dalam apabila kita buat searching nanti. Okey, dalam sebenarnya selain pada Web of Science Core Collection ni juga dia ada lagi Darwin Innovation Index, KCI Core Regional Database, dia ada Russian Science Citation Index dan Silo
citation index. Ini adalah perbezaannya adalah yang ni secara worldwide, Web of Science Core Collection. Yang ini ada mengikut kepada certain region ataupun country. Yang ni macam Korea, Russia, Silo ni macam North American dan sebagainya. Okay, yang menggunakan yang banyak language dalam Spanish, okay, dalam macam apa ni, Portugis dan sebagainya. Okay, ini yang ada banyak di Latin America. Dia ditulis kat sini. Silo ni Latin America, Portugal, Spain, South Africa. Okay, so yang ni dia banyak apa ni yang berada. Kalau anda pergi kat Google, anda cari je Silo ni pun ada database dia. So yang tu kita boleh tunjuk kemudian lah, okay, database berkenaan. Tetapi di Malaysia banyaknya perpustakaan ataupun universiti melanggan Web of Science Core Collection, yang mana di dalam itu, di bawah ini ada pelbagai sub database yang lain. Dan ini semua Web of Science Core Collection ini, kalau anda publish paper dan diindeks dalam Web of Science, dia boleh dikira pakai, dia boleh guna pakai, yang mana dia boleh diindeks di dalam apa ni orang kata dipakai oleh MyRA dan sebagainya. Tetapi apa-apa pun follow polisi ataupun macam KPI universiti anda masing-masing, sama ada sub database mana yang boleh diterima pakai, yang boleh diterima untuk kalau kita nak buat publication. Okay, serta universiti ada juga ESEI ni tidak diambil kira dan sebagainya. So anything, please get orang kata pergi balik kepada anda punya universiti, boleh check dengan apakah KPI ataupun polisi yang mereka telah tetapkan. Okay, alright. So kalau dari segi buat pencarian, so dia ada documents. Okay, kalau anda lihat kat sini, dia ada documents, dia ada authors, dia ada cited references. Okay, untuk part 1 video saya ini, saya ingin tunjukkan macam mana kita nak mencari menggunakan documents. Okay, dokumen maknanya mencari bahan lah. Dokumen ni bukan saja artikel, sebenarnya dalam di index dalam ni ada pelbagai lagi. Ada review paper, ada apa ni, bersifat conference paper, proceeding dan sebagainya. So kita akan lihat sebentar lagi. Okay, untuk pemilihan all fields kat sini, okay, dia macam biasa, dia ada macam-macam apa ni information dia. All fields ni dia selalunya dia semua field yang ada dekat dalam metadata yang disediakan dalam Web of Science ni akan keluar lah kalau kita mencari ada apa-apa perkataan yang kita nak cari di situ. Topik ini dia merangkumi, okay, kalau topik dia merangkumi author keywords, title, abstract, author keywords dengan keywords plus. Okay, alright, ini kalau pilih topik. Dia agak go to narrow sikit. Okay, kalau all field dia mungkin kita akan mendapat terlalu banyak result nanti. Tapi kalau topik, dia akan fokus kepada kita mencari keyword itu di field yang mana, iaitu title, abstract, author keywords dan juga keyword plus. Okay, saya kalau as a librarian ni, saya galakkan anda mencari bahan. Kalau nak yang secara general search, jangan pilih all field tapi pilih pada topik. Okay, topik dia agak narrow sikit lah. Tapi tak ada masalah kalau kita nak gunakan all fields. Okay, tak ada masalah. Kalau lebih baik, kalau anda rasa pilih topik pun okay, no problem. Sebab topik ni dia try to narrow down apa yang nak kita cari. Dan anda boleh pilih juga mana-mana yang lain yang dekat sini. So ada banyak sini. Okay, ada title, author, publication title. Publication title is a journal title, jangan confuse. Kalau di Scopus dia panggil source. Kalau di dalam source title. Kalau di dalam website dia panggil publication title. So dua-dua ini adalah merupakan kita panggil sebagai journal title. Okay, alright. So ada lagi juga yang kita panggil sebagai year publish. Okay, year publication, affiliation, publisher, okay, dan sebagainya. Okay, untuk librarian, kalau anda ingat dulu, okay, kalau klasik, even kalau librarian yang menonton pada hari ini lah, ataupun bukan librarian pun yang selalu nak buat pencarian menggunakan affiliation ataupun menggunakan nama institusi, sebelum ni dia ada panggil organisation enhanced. Tetapi untuk yang terbaru ni dia tak ada dah organisation enhanced, tapi kita boleh buat pencarian nama organisasi, nama institusi menggunakan affiliation. Okay, so contohnya kalau nak mencari Universiti Malaya, boleh digunakan perkataan gunakan affiliation ni, Universiti Malaya dan sebagainya. Okay, so sebelum ni ada dia panggil organisation enhanced dan juga address. Tapi untuk yang baru ni dia panggil affiliation saja. Alright, so anda boleh gunakan cari
publication ataupun artikel by organisation tu menggunakan affiliation. Okay, so dan lain-lain lah anda boleh cuba dekat sini dan sebagainya. So jangan risau, setiap pencarian ni dia akan bagi tips lah dekat sini. Kat sebelah kanan ni dia akan bagi tips. Okay, kalau kita cari kat mana ni dia ada tips kat sebelah kanan ni. Okay, sangat membantulah. Alright, so contoh kita gunakan topik pada hari ni untuk kita buat search. Okay. Okay, sebelum kita nak buat searching tu, ada juga 8 row kat sini. Kalau siapa nak gunakan boolean, siapa nak gunakan, nak tambah field yang lain pun tak ada masalah. Dia ada 8 row kat sini. Okay, nampak tak 8 row kat sini? Okay, ada boolean operator and or not tu anda boleh buat. Terus anda boleh buat boolean operator di dalam first page ni. Okay, no problem. Okay, kalau nak tambah lagi row banyak pun tak ada masalah. Okay, siapa yang biasa guna boolean operator, nak buat and or not apa semua ni tak ada masalah. Okay je. Okay, kalau nak cancel tekan balik kat sini, remove row kat sini. Okay, alright. So macam ni saya pilih topik. Dan kalau nak pilih range dari segi publication pun tak ada masalah. Contoh nak cari pada orang kata 5 tahun ke belakang. Boleh buat by 2015 hingga 2021. Nak letak tarikh pun tak ada masalah, boleh. Okey, nak letak tarikh kata 1 bulan 2 2015 hingga hari ini 23 bulan 7 2021. No problem, boleh je buat, tak ada masalah. Okey, so topik kat sini boleh buat, contohnya saya nak cari perkataan research data management, let's say alright. So macam ni. Okay. Anda boleh gunakan quotation mark macam selalu saya sarankan, gunakan quotation mark kat sini. So dia ada pembuka dengan penutup lah, quotation mark kat situ. So untuk mendapatkan keyword yang lebih tepat, lebih hampir. Okay, so saya klik search dekat sini. Okay, klik search. Oh, invalid format. Okay, sorry. Oh, yang ni dia kena by tahun. Okay, maaf. Saya tak boleh by tahun saja, kena by tarikh. Nampak tak? Ada YYY, month, and date. Okay, contohlah 2015 dash 01 bulan, month dan tahun date ataupun day alright. Okay, yang ni pun sama 2021 dash month 07 dash 01 hari ni 23. Okay, let's say lah alright. Okay, then saya search. Okay, saya search. Okay, so dapat 430 result from Web of Science core collection. So kalau dekat sini anda boleh lihat, alright. So dekat sini ada beberapa yang anda boleh lakukan seperti biasa, iaitu anda boleh tengok kepada refine result dekat sini, dekat belah kiri ni. Okay, ada refine results. Okay, so ada quick filters, ada publication year, ada document type, okay, Web of Science categories, authors, affiliation, ada publication title, publishers. Okay, so ada beberapa yang baru. Kalau dia ada tulis yang baru ni, okay, macam contoh yang ini, so dia siap dulu, sebelum ni tak ada nama publisher dalam untuk kita buat filtering, tapi yang ni ada nama publisher. Okay, tapi kalau untuk as a researcher, kalau nak cari bahan tak perlulah bias kepada publisher. Okay, tak perlu. So bagi saya ignore saja, tak perlukan filter. Kita tak payah refine the result. Dan lagi satu yang barunya saya boleh nampak kat sini, review article. Nampak tak? Kat sini kita boleh contohnya dekat quick filters ni kita boleh refine. Kita kadang-kadang nak mencari paper-paper yang bersifat review article, so kita boleh klik dekat sini. Nampak tak? So nampak agak menarik lah dekat sini. Dan seterusnya ada lain-lain lagi lah. Okay, macam pernah saya tunjukkan video sebelum ni macam mana kita nak guna filter dalam Web of Science. Okay, termasuklah kita boleh tengok kepada Web of Science index. Okay, kalau anda nak pilih fokus kepada macam contoh macam kita dalam bidang social science, so I nak pilih pada fokus pada social science citation index saja. So anda boleh pilih dekat sini, anda pilih social science citation index. So klik kat sini, so dia akan remove mana-mana artikel yang di bawah selain daripada social science citation index. So saya refine kat sini, kita daripada 400 lebih kita boleh dapat 116 dekat sini. Alright. Okay, so yang lain lebih kurang macam biasa. Lepas ni saya akan tunjukkan juga part tu, benda yang lain juga yang mungkin kita boleh gunakan, tetapi secara basicnya kita boleh gunakan seperti biasa, seperti sebelum ini, cuma interface dia agak berbeza sedikit. Okay, mana nampak lagi cantik, nampak kemas dan sebagainya. Okay, so kita akan sambung part 2 nanti
So saya akan ceritakan lebih detail lagi apa yang kita boleh dapat daripada selepas kita dapat result ni dan apa yang kita boleh lakukan, dan termasuklah mungkin saya akan ceritakan berkaitan apa yang kita boleh buat snowballing dekat dalam Web of Science ni untuk mendapatkan artikel yang lebih banyak berkaitan dengan subjek kita nanti. Okay, so kita jumpa dalam part tu. Terima kasih semua menonton. Please subscribe dan juga like dan juga share video ini. Terima kasih. Okey, itu saja buat kali ini. Nantikan video seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Pastikan anda subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.